Hari ni sahabat-sahabat sekalian, Masya Allah, celaan pada akhlak tu sangat mencabarlah, sangat mudah berlaku. Kita ada medium macam-macam dekat handphone. Salah satu namanya WhatsApp. Ada perkataan yang kita malu nak sebut dengan lisan, tapi kita boleh post secara kita WhatsApp je, type je. Lisan tak berani cakap, tak tercakap, tapi rasa malu tu dah hilang. Kita boleh WhatsApp orang dengan perkataan-perkataan yang hodoh, perkataan-perkataan yang tercela, emoji-emoji yang melambangkan rendahnya nilai akhlak kita. Betul tak sahabat-sahabat semua? Ya, kita takkan cakap depan-depan, tapi kita boleh WhatsApp perkataan BODOH, BANGANG. Dia tak datang bentuk perkataan, tapi dalam bentuk stiker. Stiker bengong nama dia. Kita tak cakap, kita kata kita cuma hantar stiker. Diorang memang bengong, hantar stiker. Ini semua sahabat-sahabat sekalian cabaran kepada akhlak kita. Cuba bayang apa akan jadi pada anak cucu kita bila nenek dia hari ni buat macam ni. Nenek dia hantar kat cucu dia stiker tu. Boleh bayang tak cucu tu besok lagi 30 tahun jadi macam mana? Kalau tak dijaga betul-betul lah, dia akan jadi bengong kuasa 3. Saya cakap ustazah. Sebab apa? Nenek yang ajar macam ni, nenek yang share stiker-stiker macam ni. Kita tak cakap dengan mulut, tapi dah dihias-hias semua bentuk kecelaan akhlak dengan cara-cara yang lebih canggih. Betul tak sahabat-sahabat? Ini kata Al-Jurjani tentang maksud malu. Jadi memang kadang-kadang malu ni satu tekanan kat jiwa kita kan. Itu malu, ini malu kan, ya. Cuba tengok orang tak malu, kita nampak dia manusia paling happy. Tengok orang tak malu happy. Allahu Akbar. Baru ni ada saya tengok, nak tengok saiz punggung siapa yang paling besar, ada tak? Kalau tak silap, Ustaz tak tengok sampai habis pun Ustaz, macam tu. Tapi Ustaz rasa macam tu kot, tajuk macam tu kot dia punya konten yang sebenar. So boleh tengok kan, boleh pelepak-pelepak punggung orang macam tu. Astaghfirullahalazim. Cuba nak suruh Kak Timah buat macam tu. Meh 3 orang beratur kat sini contohnya kan. Kita tertekan jiwa kita. Tertekan. Tekanan tu malu. Orang yang tak tertekan tu enjoy, happy. Tapi dia happy pada benda yang salah. Happy apa benda kalau benda tu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat kena ingat, dunia ini memang sijnul mu'min, penjara bagi orang mukmin. Tak semua benda kita boleh buat ikut selera kita. Tersekat, terbatas, ada tekanan demi tekanan. Sebab hakikatnya adalah ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara bagi orang-orang mukmin. Pergi hotel, tengok kolam, ya Allah begitu punya luas, begitu punya cantik. Apakah terus je Kak Timah nak buka tudung, melompat dalam tu, terus kuat lentang, rama-rama, kupu-kupu, nak tanya? Atau kita akan rasa stres dulu, tertekan. Kenapa? Nak berenang tapi, ya, kita ni dulu handal ni berenang kat sungai. Tahun 78. Ingat kan kat sungai kan? Betul tak? Siapa pernah mandi sungai angkat tangan? Misalkan angkat tangan ni. Jangan main-main ni, kita orang ni semua level-level mandi sungai tiruk. Masa anak-anak kecil. Masa sekolah rendah. Tak main kolam-kolam biasa. Kita orang naik atas apa? Batang kayu yang melengkar-lengkar tu. Kita orang buat macam Tarzan. Itu kita orang punya prestige, level. Kau nak cakap besar lah. Ya? Masuk dalam sungai tu 10 minit tak timbul. Sengaja je. Bukan apa. Dah biasa sangat. Sungguh. Nak katanya. Maknanya kalau setakat kolam tu, InsyaAllah boleh. Banyak lagi ni kepakaran-kepakaran tak keluar. Ya.
Terbalik-terbalik tu semua boleh belaka, macam-macam nama. Kenapa tak buat? Kenapa tak terus lompat dalam tu? Tekanan rasa malu. Weh, tidak. Ya, tak. Kadang-kadang dah dibagi dah pakaian merenang lah, pun malu juga lagi. Betul tak? Tak adalah. Ni pasal pakaian renang syar'i ni, kita kawan kita kan. Tapi kita tengok-tengok kat cermin tu. Syar'i ke tak syar'i kan? Katanya syar'i. Tapi kita sendiri menilai. Jangan dengar cakap orang, kita tengok. Terlalu banyak tayar-tayar spare. Atau yang seumpamanya lah, ataupun apa-apa lah, atau terlalu cantik. Terlalu cantik lah, ni kalah pula lah orang umur 15 tahun dalam kolam tu sekarang. Kitanya 50. Malu juga. Takut orang salah sangka yang mana 15, yang mana 50. Kita buat pertimbangan dah, tak payahlah. Sijnul mu'min, penjara orang mukmin. Carilah kau ada hotel yang ada kolam dekat dalam bilik tu, kan ada zaman sekarang kan. Tak apalah nak melepaskan gian, nak melepaskan teringin tu, nak berenang tu kan, ya. Entah dugong, entah duyung kan, ya. Masuklah dalam tu. Orang tak nampak, tak apa. Kita nak beranak aja. Dan memang tekanan. Orang lain happy dalam kolam tu. Ya, tengok yang tak ada rasa malu dengan bikini tu, macam duyung. Ya. Tapi ini kehidupan kita sebagai mukmin, sahabat-sahabat. Allah akan bagi syurga kepada orang beriman. Yang semua benda kita boleh buat dekat sana. Kat sini amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melihat siapakah yang paling bertakwa, jiwa dia, ketakutan dia, ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut oleh ulama, sahabat-sahabat sekalian, satu kesimpulan yang penting adalah malu itu adalah sebuah keadaan jiwa yang muncul kerana kita memandang kepada dua pandangan. Panjang pula ayat ni kan. Okey. Malu ni dia ada dua cara kita memandang. Malu ni akan hadir dalam hati kita, adik kakak, tuan puan semua, bergantung kepada cara kita melihat. Tuan puan melihat dengan apa? Susah soalan ni. Tuan puan melihat dengan apa? Mata, ya, melihat dengan mata. Okey. Sekarang ni ada dua pandangan. Mata kita nak tengok yang mana? Dan kita ada dua jenis pandangan, ya, mata zahir dengan basirah, mata hati. Malu akan terbit dalam diri seseorang akibat daripada jiwa yang melihat dua perkara. Pertama, tumbuhnya rasa malu kerana jiwa kita melihat kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nampak tak nombor satu apa dia? Kalau hati kita, sahabat-sahabat sekalian, melihat kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita, perasaan apa yang akan terbit? Malu. Allah bagi nikmat Islam, Allah bagi nikmat iman, Allah bagi nikmat akal yang sehat, Allah bagi nikmat apa lagi? Ya, ketakwaan, hati yang bersih, keluarga, anak-anak, suami, isteri, pasangan, kawan, boleh ibadah, boleh berfikir, boleh melihat, boleh mendengar. Ada orang, sahabat-sahabat sekalian, kerana jiwanya sentiasa melihat kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia dimuliakan dengan sifat malu. Ini memang malu martabat yang sangat tinggi. Malu. Ada orang dibagi makan, dihidang makan, katalah pergi rombongan mana-mana, ya, lepas tu makan kan, makan tengah hari, dia komen makanan tu. Pendek kata, kalau tukang masak tu dengar, tukang masak tu rebus diri dia. Tak jadi dia rebus ikan. Kalau ini nak beritahu punya bombastiknya bahasa guna ni, dia punya stres kalau dia dengar macam mana orang hina makanan yang dia masak, dia resign jadi tukang masak.
Ada tak orang macam tu? Ada. Tolak tu, tak nak lah benda ni macam sampah. Ada tak orang macam tu? Ada. Saya bukan cakap reka-reka ni. Ada orang cakap, apa benda ni? Ni makanan layak untuk bagi kucing, bagi ayam. Ke tepi macam tu. Ada tak orang macam tu? Ada. Dan ada orang lain makan makanan yang sama, makan je. Perut lapar. Kan tak makan masuk angin. Yang penting halal. Kan? Halal bukan makanan busuk, basi. Bukan yang mudarat pun. Cuma mungkin kurang sedap. Tak sama macam selera kita. Selera ni benda yang sangat subjektif. Bagi pada orang darah tinggi, dia tak nak masin. Bagi pada orang kecil manis, dia tak nak manis. Jadi makanan yang tak ada rasa tu, bagi orang yang sakit, tengok kat hospital tu. Sedap tak makanan hospital? Jarang sedap. Sebab tu suami kita cakap, kalau kita buat mi goreng, kadang-kadang suami kita cakap, macam mi goreng hospital. Tu maksud dia apa? Tawar, hamba. Tapi elok tak? Sedap tak bagi orang sakit? Sedap. Menjaga kesihatan dia. Jadi benda tu subjektif. Cuma ada orang sahabat-sahabat sekalian hina makanan sampai tolak tepi macam tu, dia tidak malu untuk menghina makanan sedemikian rupa. Ada tak Nabi tegur jangan hina makanan? Ada dalam hadis Nabi SAW. Dia tak malu. Kenapa ada orang makan, bersyukur, alhamdulillah, ya, dapat juga makan isi perut, dah biasa dah makan sedap-sedap sebelum ni, Allah nak uji sekali ni makan kurang sedap, paling tidak rasa malu dengan nikmat-nikmat sebelum ni yang Allah bagi dah elok-elok sebelum ni, takkan sesekali Allah bagi macam ni kita nak komplain sampai hilang ingatan. Malu. Kenapa? Sebab melintas pada fikiran dan jiwa kita nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Malu.